Ini punca kenapa Pakatan Harapan kalah di Melaka. Dasar Muhyiddin punca inflasi negara. Najib, apa masalah Kisiang? Kalah di Sungai Udang, ada benda yang tak kena. 14 adun bakal sertai Parti Malaysia. Prestasi buruk Pakatan Harapan di Melaka berpunca daripada kegagalannya menawarkan sesuatu yang baru kepada pengundi dan kebergantungan berterusannya kepada skrip yang sama menentang lawannya, kata seorang bekas Timbalan Menteri. Loga Bala Mohan daripada MyPPP, bekas komponen Barisan Nasional berkata, pembangkang harus memainkan peranannya dengan lebih berkesan dalam menunjukkan bagaimana mereka boleh melakukan lebih baik daripada pihak yang memegang kuasa. Menjelang PRN Melaka, kita dengar pembangkang Pakatan Harapan dan juga bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menyebut perkara yang sama seperti sebelum pilihan raya umum ke-14. Mereka serang Najib Razak, Pakatan Harapan dan UMNO, panggil mereka dengan pelbagai nama. Bagaimanakah ini menunjukkan kepada rakyat yang anda boleh menjadikan hidup mereka lebih baik, kata naib Presiden kanan MyPPP itu dalam mengulas mengenai pilihan raya negeri baru-baru ini. Barisan Nasional memenangi 21 daripada 28 kerusi yang dipertandingkan di Melaka. Pakatan Harapan hanya berjaya menang 5, manakala 2 Perikatan Nasional. Pada PRU14, Pakatan Harapan memenangi negeri itu dengan 15 kerusi. Loga berkata, Pakatan Harapan sepatutnya menggunakan PRN Melaka sebagai peluang untuk menangani kritikan terhadapnya sepanjang 22 bulan memerintah dan menerangkan kepada pengundi apakah yang telah dipelajari daripada pengalamannya dan bagaimana ia akan berbuat lebih baik. Tetapi apa yang mereka buat? Selepas mereka kritik kumpulan yang mencetuskan kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan dalam langkah syaratan, gelar orang sebagai pengkhianat dan katak, mereka kemudian terima 2 pembelut UMNO. Beliau juga berkata, pembangkang harus lebih merendah diri dan memuji pesaing secara patut, termasuk Najib. Ramai hargai sumbangan dan dasar Najib seperti projek landasan kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura. Ini banyak ditampilkan dalam PRN Melaka, katanya. Sebelum ini apabila Pakatan Harapan pegang kuasa, mereka tangguh projek itu. Tetapi baru saja bulan lepas, bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng menggesa kerajaan memulihkannya. Jadi rakyat hilang harapan apabila mereka lihat pembangkang berubah nada. Beliau berharap Pakatan Harapan akan berusaha menjadi pembangkang yang lebih matang, objektif dan berkesan. Mereka berpeluang tunjuk mereka boleh buat lebih baik, bukan sahaja di peringkat persekutuan tetapi juga di Melaka. Jangan hanya menentang kerajaan semata-mata. Jika apa yang kerajaan buat itu baik, sokonglah. Jika tidak, jelaskan kenapa, katanya. Najib Razak berkata, beliau sudah pun memberi amaran pada awal tahun ini bahawa dasar kerajaan Perikatan Nasional akan menyebabkan inflasi lebih tinggi pada bulan seterusnya, sekaligus menepis dakwaan beliau tidak mahu berdebat mengenai isu kenaikan harga barang yang semakin membara. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa kenaikan mendadak harga barang ketika ini berpunca daripada dasar fiskal, buruh dan ekonomi kerajaan Perikatan Nasional sejak tahun lalu, serta lockdown separuh masa yang dilaksanakan begitu lama mengakibatkan kekurangan bekalan dan perubahan permintaan yang tidak konsisten. Katanya sejak Februari, beliau telah memberi amaran kegagalan kerajaan Muhyiddin Yassin menetapkan harga lantai bahan api dan menarik semula semua subsidi elektrik, serta merta akan menjadi punca inflasi naik mendadak, bukan sebab GST atau hanya sebab pemantauan harga barang oleh kerajaan ketika ini. Berdasarkan apa yang saya lihat ketika itu, saya dah ramal inflasi akan menjadi masalah besar pada separuh akhir tahun ini. Walaupun kerajaan Perikatan Nasional asyik menafi kata inflasi akan terkawal, katanya di Facebook. Najib yang merupakan antara pemimpin politik yang agresif memberi cadangan dan mengkritik dasar kerajaan Perikatan Nasional berkata, beliau sudah pun mencadangkan kepada kerajaan Perikatan Nasional supaya menggunakan mekanisme automatik untuk mengawal harga ayam dan telur agar kekurangan bekalan tidak berlaku. Bukan hanya dengan mengenakan kawalan harga yang sebenarnya memburukkan keadaan dan membawa kepada kekurangan bekalan yang akhirnya akan naikkan harga ayam dan telur dengan jauh lebih tinggi. Tapi apa saya mampu buat? Sebab menteri-menteri bijaksana mengawal dasar keuangan dan ekonomi kerajaan gagal, Perikatan Nasional terdahulu tak mahu dengar soalnya.
Justru ahli parlimen pekan itu berkata, bagi mengawal kenaikan mendadak harga barang, kerajaan perlu menaikkan secara berperingkat cukai durian runtuh bagi harga minyak sawit diproses untuk diagihkan sebagai subsidi dedak dan subsidi gaji pekerja tempatan. Sebelum ini, portal FMT melaporkan keluhan penternak ayam berhubung kenaikan harga jagung, kacang soya dan minyak sawit mentah yang merupakan bahan untuk membuat dedak, iaitu makanan utama ayam. Najib berkata, jika isu kenaikan bahan asas tersebut tidak dapat diselesaikan, bermakna pengeluaran ayam dan bekalan stok akan berkurang. Selain itu, Najib mencadangkan kerajaan membenarkan pekebun dan penternak mengambil pekerja asing sekiranya masih gagal mengambil pekerja tempatan. Katanya setiap negeri juga perlu menjadikan tanah bagi skim pertanian seperti Felda untuk memberi peluang kepada generasi baru peneroka pertanian. Bekas Perdana Menteri menyindir Lim Kit Siang berhubung hantaran terbaru pemimpin veteran DAP itu yang dikatakan kembali obses terhadap dirinya. Dalam hantaran berkenaan, Lim dalam hantarannya memuat naik status membabitkan kesan buruk pilihan raya negeri Melaka adalah Najib mungkin akan menjadi Perdana Menteri ke-10 sambil turut memasukkan pautan ke blog peribadinya. Najib kemudian mengulas hantaran itu dengan menyindir ahli parlimen Iskandar Puteri itu yang sering menyebut namanya berulang kali. Tiap-tiap hari Najib. Sehari kamu tak sebut nama saya, kamu tak berselera makan? Atau uncle, kamu mahu dating saya ke? Katanya. 2 hari sebelum PRN Melaka, Najib berkata beliau dijadikan sasaran propaganda seteru Barisan Nasional walaupun beliau tidak bertanding sebagai calon. Pada 2019, Najib turut mempersoalkan sikap obses Lim terhadap dirinya selepas sering mengeluarkan kenyataan membidasnya walaupun ketika itu ahli parlimen pekan itu tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Ketika itu, Najib memberi reaksi terhadap dakwaan Lim yang mengatakan bekas Presiden UMNO itu sedang mengukir jalan kembali menjadi Perdana Menteri susulan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya kecil Canberra Highlands. Beberapa hari lalu, Najib berkata beliau mendapati obsesi Lim terhadapnya menakutkan kerana nama beliau disebut sebanyak 11,000 kali dalam blog peribadi Lim. Lim bagaimanapun menolak dakwaan Najib itu dan mengatakan Najib tidak boleh disalahkan lagi. Katanya beliau tidak akan berminat bercakap berkenaan Najib sekelumit pun sekiranya Najib tidak menjadi satu-satunya rakyat Malaysia yang melakukan kerosakan terbesar kepada Malaysia termasuk generasi kini dan masa depan dengan legasi kleptokrasinya. Timbalan Pengerusi UMNO Melaka Muhammad Ali Muhammad mendapati adalah sukar untuk menerima hakikat bahawa dirinya tewas dalam 17 daripada 18 saluran mengundi di kalangan anggota tentera di Sungai Udang semasa pilihan raya Melaka. Muhammad Ali berkata, belum pernah terjadi dalam sejarah sejak merdeka mana-mana calon Barisan Nasional boleh tewas sedemikian dan mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena. Soal kalah atau menang itu adat pertandingan, tetapi kekalahan saya hanya menang di satu saluran pengundi tentera sangat-sangat mengejutkan. Saya rasa ada sesuatu yang tidak kena dan kewajarannya apabila 17 daripada 18 saluran saya tewas. Perkara ini sedang dikaji dan melihat mungkin berlaku gerak kerja luar jangka oleh pihak-pihak tertentu. Katanya yang dipetik oleh portal Utusan Malaysia. Dia juga terkejut dengan keputusan itu kerana calon Perikatan Nasional Dr. Muhammad Alif Yusof bukan anak jati dan tidak dikenali di Sungai Udang oleh penduduk tempatan sehingga pilihan raya itu. Dr. Muhammad Alif melakar kemenangan mengejut di Sungai Udang Sabtu lalu dengan mengaut 43.65% undian. Sungai Udang adalah satu daripada 2 kerusi yang dimenangi oleh Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri. Satu lagi adalah kerusi Bemban. Semasa pilihan raya umum 2018, 53.81% undi tentera berpihak kepada Barisan Nasional, 25.15% lagi menyokong PAS dan 20.25% mengundi Pakatan Harapan. Pada pilihan raya Sabtu lalu, Dr. Muhammad Alif yang mendapat 6,789 undi menewaskan Muhammad Ali yang memperoleh 6,259 undi, Hasmodi Tambi Pakatan Harapan 2,035 undi dan Muhammad Zaha Hashim bebas 471 undi. Parti Bangsa Malaysia yang akan dilancarkan secara rasmi pada pertengahan bulan depan dijangka dianggotai 13 ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri walaupun Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraidah Kamaruddin diramas setengah pihak akan menerajui parti itu, tetapi pengasas parti itu iaitu ahli parlimen Tebrau Stephen Chong berkata Zuraidah belum lagi menjadi presiden. Beliau memberitahu Nanyang Siang Pau isu Zuraidah menjadi presiden parti harus dijawab sendiri oleh Puan Punya Badan. Ditanya mengenai hubungan parti dengan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali pula, Stephen berkata Parti Bangsa Malaysia cenderung menyokong kerajaan dan ahli parlimen Gombak tersebut merupakan anggota kabinet. Stephen berkata terdapat 4 ahli parlimen dan 7 adun telah menyatakan minat
untuk menyertai, tetapi orang ramai tidak perlu berteka-teki mengenai barisan kepimpinan parti kerana perubahan boleh berlaku menjelang hari pelancaran pada pertengahan bulan depan. Bukan semua yang berminat menyertai kami ini adalah wakil rakyat bebas atau bekas ahli satu-satu parti yang khusus, katanya dalam wawancara bersama Nyanyang Siang Pau. Turut menyertai Steven dalam temu ramah itu adalah Ahli Parlimen Julau, Larry Seng, yang seperti Steven merupakan bekas wakil rakyat dari PKR. Menurut Steven, Perlembagaan Parti Bangsa Malaysia adalah lebih fleksibel, iaitu majlis tertinggi boleh melantik orang untuk mengisi jika berlaku kekosongan kerana peletakan jawatan. Katanya 2 timbalan presiden termasuk satu yang dikhususkan untuk wakil dari Borneo akan diwujudkan. Dalam pada itu, Larry berkata, perikatan parti politik yang mentadbir negara sewajarnya mempunyai parti yang mewakili kemajemukan untuk membantu kaum yang berlainan. Katanya Parti Bangsa Malaysia menyediakan satu platform kepada wakil rakyat bebas untuk bersuara secara bersekutu dan bukannya secara bersendirian.